Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita masih lagi berada pada empat iaitu unsur dalam jadual berkala. Okey, subtopik yang kita akan belajar hari ini adalah 4.3 iaitu unsur dalam kumpulan 18. Okey, standard pembelajaran kita hari ini kita ada 3 standard pembelajaran. Okey, yang pertama adalah menghubung kaitkan sifat lengan unsur kumpulan 18 dengan kestabilan. Okey. Dan yang kedua adalah mengiklatkan perubahan sifat fizik apabila menuruni kumpulan 18. Okey, yang ketiga adalah memerihalkan kegunaan unsur kumpulan 18 dalam kehidupan harian kita. Okey. Sebelum tu saya nak kamu lihat satu video mengenai Hindenburg, iaitu kapal pesawat yang dihasilkan oleh Jerman. Okey, kita lihat video dari ML Studio. Baru-baru ni ada kempen pembukaan untuk satu kebangsaan punya level lah. Diorang guna belon yang banyak seperti biasa untuk benda-benda celebration ni kan. Entah macam mana, tak tahu whatever happen, belon-belon ni meletup dan mencederakan 16 orang, termasuk kanak-kanak lah. So orang cakap pasal belon helium kan. Belon helium ni, betul ke belon helium yang meletup? Dia sebenarnya helium tu takkan boleh meletup. Masalahnya bila ada orang campur gas yang tak sepatutnya dekat dalam belon helium tu. Kenapa belon helium takkan boleh meletup, gas helium takkan boleh meletup? Sebab dalam periodic table yang disusun oleh Dmitri Mendeleev, helium tu terletak kat sebelah kanan sekali yang menunjukkan gas nadir. Gas nadir ni kalau dalam bahasa Inggeris dia inert gas. Inert ni bermaksud takkan boleh react langsung unless kalau dia extreme pressure ataupun extreme heat dekat angkasa lepas lah. Tapi kat Malaysia memang takkan boleh react langsung. Selalunya benda-benda yang terapung ni kita guna benda yang lagi ringan daripada apa yang ada dekat air particle, dan yang paling ringan helium dengan hidrogen. Jadi isunya bila hidrogen yang digunakan instead of helium lah. Kenapa? Sebab hidrogen ni kalau dalam periodic table tu dia dekat sebelah kiri sekali. Dia bukan dalam golongan gas tapi dia tiba-tiba ada dekat situ. Kenapa dia dekat kiri sekali tu? Sebab dia hanya ada satu valence elektron, menunjukkan dia ni sangat reaktif, sangat nak react dengan semua benda lah, dan dia sangat berbahaya. Kenapa orang guna hidrogen? Sebab dia murah, dia ada di mana-mana, dia senang nak di-extract. Benda ni pasal hidrogen blow up ni dah biasa dah. Bukanlah dah biasa, maksudnya orang dah selalu sangat nak cuba replace helium dengan hidrogen tapi tak menjadi. Yang case yang paling besar sekali waktu tahun 1937 dipanggil The Hindenburg Disaster, berlaku dekat Germany. Waktu tu macam air flight ni baru lagi, diorang tengah nak figure out macam mana kita nak travel through air. So satu company ni dia memang terkenal untuk buat kapal belon lah, dan this one specific flight ni dia lagi besar daripada kapal Boeing 747, dan dia nak berangkat daripada Germany pergi ke US, ambil masa 3 hari instead of nak go across the sea ambil masa berbulan-bulan lah kan. Dia nak guna helium, tapi waktu tu helium ni dimonopoli oleh US, tak boleh beli lah, US tak nak jual. So dia orang kata okey lah, tak apalah, kita guna hydrogen lah. Okay, bila dia guna hydrogen, hydrogen ni dia punya flammability dia lagi tinggi daripada petrol, dan lagi bahaya sebab dia tak ada bau dan dia tak ada warna. Tahu-tahu dah meletup, dan dia punya tahu-tahu dah meletup tu bukan sekadar daripada api, dia guna statik pun boleh terbakar juga. So apa yang berlaku untuk kapal Hindenburg ni, dia dah travel dah 3 hari, dah selamat dah berangkat. Waktu tu dalam kapal tu dalam 90 lebih orang. Dia dah naik berangkat, lepas tu dia dah nak land dekat US. Waktu tu macam something very big, semua orang ada dekat situ, media semua ada dekat situ, tunggu untuk dia nak land lah. Lepas tu bila waktu kapal tu tengah nak menurun slowly, diorang dah riliskan apa yang patut rilis lah, tiba-tiba kat belakang dia punya tempat tangki gas kat belakang tu dah terbakar tak tahu sebab apa, dan in less than 1 minute kapal tu terus habis, terus went on the ground, hilang. Menunjukkan betapa kuatnya lah hidrogen ni. Daripada 90 lebih orang tu 35 orang mati, dan sejak daripada tu memang diharamkan untuk guna hidrogen
hidrogen sebagai pengapungan dekat untuk flight dan patut digunakan helium. Sayangnya orang kita tak tahu pasal benda ni, dan company-company bisnes yang nak buat profit lebih, nak cut cost, tak nak guna helium, gunalah hidrogen ni. So dalam kes 16 orang tadi tu, disyakilah ada campuran hidrogen lah dekat dalam belon-belon tu, sebab it's impossible untuk helium meletup. Dan sebenarnya tahun 2016 pernah terjadi benda ni dekat Malaysia, dan bila dia buat siasatan, dikatakan disebabkan kecuaian memotong tali guna lighter kot. Tapi in the first place, dia katalah sebab belon tu dicampur helium dan hidrogen. In the first place, hidrogen tak patut ada pun dekat dalam belon-belon tu, dan bukan sebab api. Hidrogen boleh meletup disebabkan apa-apa je. Tak tahu, kalau tiba-tiba panas terik ke, kalau tiba-tiba dia bergesil dengan mana-mana bangunan ke, benda tu boleh menjadikan spark untuk meletup. Okay, kita dah tengok video mengenai Hindenburg tadi. Okay, Hindenburg ni dia di dalam tu dia ada gas apa? Gas hidrogen. Okay, yang kita tahu gas hidrogen ni adalah gas yang mudah terbakar. And then gas ni dia tak ada bau. Jadi kalau ada sebarang kebocoran ni, kita tak boleh nak detect dia. Okay, sepatutnya Hindenburg ni dia guna apa? Dia sepatutnya kena guna helium, tetapi disebabkan oleh US tu monopoli dah, dan dia tak nak jual kepada Jerman ni, jadi Jerman terpaksa menggunakan gas hidrogen, yang mana gas hidrogen ni berbahaya sebenarnya. Okay, tadi dia ada mention mengenai apa? Gas helium. Okay, hari ni gas helium antara yang kita akan belajar dalam kumpulan 18. Okay, helium ya. Okay, unsur dalam kumpulan 18. Okay, unsur kumpulan 18 ni dia terdiri daripada unsur helium, neon, argon, krypton, xenon, radium dan organison. Okey, unsur kumpulan 18 ni dia dikenali sebagai gas adi yang mempunyai sifat lengai. Okey, gas adi yang mana dia ada sifat lengai. Maksud dia lengai ni dia tak boleh nak react dengan unsur lain. Okey, maksud dia lengai tu dia dah tak perlukan apa-apa unsur lain untuk dia bertindak balas lah. Sebab kalau kita tahu kumpulan 18 ni adalah kumpulan yang stabil. Jadi dia tak perlu nak berkongsi elektron ataupun menderma ataupun menerima elektron. Okey. Kalau kita tengok kedudukan unsur kumpulan 18 dalam jadual berkala. Okey, unsur kumpulan 18 ni dia terletak pada akhir lah. Ni kumpulan 18. Okey. Unsur dalam kumpulan 18. Okey. Gas anidi dia bersifat tidak reaktif secara kimia kerana apa? Kerana dia mempunyai pertala valence. Kerana dia mempunyai pertala valence yang telah terisi penuh dengan elektron. Okey, terisi penuh pertala elektron dia ni mungkin 2 ataupun mungkin 8. Okey, gas adi telah mencapai susunan elektron duplet ataupun oktet yang stabil, menyebabkan atom gas adi tidak menderma ataupun menerima ataupun berkongsi elektron dengan atom unsur lain. Okey, atom gas adi juga wujud sebagai monoatom, iaitu atom tunggal, iaitu dia seorang-seorang saja. Okey.
Seterusnya kita tengok sifat fizik gas adi. Okey, apa dia sifat dia? Gas tanpa warna, ketumpatan rendah, okey, dan dia tidak larut di dalam air, tidak mengalirkan arus elektrik dan konduktor haba yang lemah. Sekarang kita tengok perubahan sifat fizik apabila menuruni kumpulan 18. Okey, perubahan sifat fizik apabila menuruni 18. Okey, yang ni kamu boleh tengok dalam muka surat, buku teks kamu dan muka surat 85. Okey, ada gambar ni kalau nak tengok yang lebih jelas. Okey, dia kata perubahan sifat fizik apabila menuruni kumpulan 18. Okey, apabila dia menuruni kumpulan 18, okey, kalau dia turun, saiz jejari atom unsur semakin bertambah. Okey, semakin bertambah disebabkan oleh pertambahan bilangan elektron dan bilangan bertala. Okey, kalau kita ambil 3 contoh je. Ni kita tahu bilangan proton bagi, contohnya bilangan proton bagi helium. Helium adalah 2. Kalau neon adalah 10. Kalau argon adalah 18. Kalau bilangan proton. Okey, kalau susunan elektron dia akan jadi 2. Okey, kalau 2, dia walaupun helium ni 2, helium ni dia boleh dikatakan special. Walaupun dia elektron valence dia 2, tapi dia tidak terletak pada kumpulan 2. Dia still lagi berada dalam kumpulan 18. Kerana apa? Kerana helium ni dia memang dah stabil. Kestabilan dia apa dia? Kestabilan yang duplet kan. Okey, dia ada antara 2 tadi kita belajar, iaitu duplet ataupun oktet. Jadi kalau 2 ni adalah duplet. Okey. Kalau bilangan proton bagi neon pula 10. Okey, jadi kalau susunan elektron dia, petala pertama mestilah at least maksimum dia adalah 2 maksimum dia. Okey, 2. Jadi baki dia lagi ada 8. Okey, 8 campur 2 akan jadi 10. Okey, jadi kalau kita tengok neon, susunan elektron dia adalah 28. Okey, kalau 28 kita tengok elektron valence dia adalah 8. Okey, jadi ni dia mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, kalau argon pula kita tengok proton number dia adalah 18. Okey, kalau 18, okey, kalau kita nak buat susunan elektron dia, kita kena tengok first kita kena buat 2. Okey, sebab apa? Petala pertama maksimum dia 2 sahaja. Petala pertama. Okey, yang kedua maksimum dia adalah 8. Okey, jadi maksimum dia petala kedua boleh 8. Okey, jadi jadi 2, 8. Okey, 2, 8 baru 10. Jadi dia ada baki lagi 8. Barulah cukup jadi 18 kan. Okey, jadi dia susunan elektron bagi argon ni adalah 288. Okey, ni pun elektron valence dia adalah 8. Jadi dia adalah susunan oktet. Okey, kalau kita tengok ni, dia kata tadi saiz jejari atom ni dia semakin bertambah. Betul tak? Sebab kalau susunan, contohnya lah, kalau helium tadi kita tengok dia, helium dia adalah susunan elektron dia adalah 2. Okey, jadi kalau helium macam mana? Okey, 1, 2. Okey, susunan elektron. Okey, kalau neon tadi kita tengok dia adalah 2, 8. Okey, jadi macam mana susunan dia? Neon. Okey. Okey, petala pertama dia ada 2 sahaja. Okey, petala yang kedua dia ada
8. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, nampak dia semakin besar kan? Okey, ni kalau neon. Kalau argon tadi, kita tengok susunan elektron dia adalah 2, 8, 8. Okey, jadi macam mana? Okey. Petala pertama ada 2, iaitu petala pertama. Petala yang kedua, okey, dia ada petala yang kedua dia ni 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada petala yang ketiga. Ketiga dia pun ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kalau kita tengok dari sini pun kita dah tahu. Okey, kalau dia menuruni kumpulan 18, kita dah boleh nampak dia. Dia semakin apa tu? Dia semakin besar. Okey. Okey, sebab itulah dia kata saiz jejari atom semakin bertambah disebabkan oleh pertambahan bilangan elektron dan bilangan petala yang terisi elektron. Jadi kita boleh tengoklah, semakin banyak bilangan elektron dia akan semakin banyak apa? Semakin banyaklah petala dia. Kalau semakin banyak, semakin besar. Okey, jadi sebab itulah kalau dia semakin turun, saiz jejari atom ni dia semakin besar. Okey, lepas tu dia kata takat lebur dan takat didih unsur juga berlaku apabila menuruni kumpulan 18. Okey. Pertambahan saiz atom akan meningkatkan apa? Daya tarikan antara atom. Okey, sebabkan pertambahan saiz atom tu dia akan meningkatkan daya tarikan antara atom. Okey, oleh itu daya tarikan akan menjadi semakin kuat dan lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk mengatasi daya ini. Okey, seterusnya kita tengok kegunaan kumpulan 18 dalam kehidupan harian kita. Okey, apa kegunaan kumpulan 18 ni? Okey, pertama kita tengok helium. Okey, helium. Okey, helium diisi ke dalam belon kaji cuaca. Okey, kegunaan pertama dia. Kegunaan kedua dia juga digunakan dalam tangki oksigen penyelam. Okey, seperti yang tengok dalam gambar ni lah. Dia akan helium ni digunakan dalam tangki oksigen. Okey, yang kedua adalah neon. Okey, apa kegunaan neon? Okey, kegunaan neon adalah digunakan di dalam lampu papan iklan. Kalau awak tengok kedai-kedai yang ada lampu yang warna-warni tu, okey, di dalam dia tu terdapat apa? Neon. Okey, ni contohlah kalau kamu tengok kedai yang ada lampu warna-warni macam ni. Okey, dalam ni dia ada neon. Okey, seterusnya kita tengok argon. Okey, apa yang argon buat? Okey, argon diisi ke dalam mentor elektrik. Kalau awak tengok mentor kat rumah awak tu, okey, tu dia diisi dengan argon. Okey, dan dia juga membekalkan atmosfera lengai dalam kerja mengimpal pada suhu yang tinggi. Okey, seterusnya krypton. Apa kegunaan krypton? Okey, krypton digunakan di dalam lampu denyai kilat pada
kamera, ataupun kita panggil, kalau kamu tengok flash kamera tu, tu adalah dalam dia ada guna krypton, flash kamera ya. Okey, kalau lampu dengai kilat ni tak faham kan? Kalau flash kamera fahamlah. Okey, seterusnya dia digunakan di dalam laser untuk rawatan retina mata. Okey, dia digunakan juga dalam bidang perubatan untuk laser mata. Okey, seterusnya xenon. Okey, apa kegunaan xenon ni dalam kehidupan harian kita? Okey, xenon ada digunakan di dalam lampu rumah api. Okey, seterusnya ada juga digunakan dalam ubat bius. Okey, yang terakhir adalah radon. Okey, radon ni digunakan di dalam apa? Okey, radon digunakan untuk rawatan kanser. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.